TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2022. Baik, cancur SPM, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran catering dan penyajian. Saya nak tanya satu soalan. Pernah makan biskut? Tahu tak bagaimana sebenarnya kaedah pembuatan biskut itu? Hari ini kita akan belajar tentangnya. Jadi, kita akan bersama-sama dengan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini. Irfan, persilakan Cikgu Ainur Farisha Muhammad Shah dari SMK Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu Ainur, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama Irfan hari ini untuk sukses SPM 2022. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat Irfan. Perkenalkan, Cikgu Azliana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar? Cantik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana turut serta bersama kami untuk slot kita hari ini. Okey, Cikgu Ainur, nampaknya hari ini kita tidak bertiga saja, betul? Betul. Kerana kita ditemani oleh murid-murid cikgu. Apa kata cikgu, kenalkan siapa mereka sebenarnya? Okey, Fan. Hari ini kita 4 kawan-kawan yang akan menemani kita. Okey, yang pertama kita ada Vinodini. Okey, Vinodini. Hai. Okey, kemudian kita ada Cik Raihan. Yang kedua, kemudian kita ada Lee Kamun. Dan kita ada Ainul Jaria. Okey, cikgu. Nampaknya kita bersama dengan 4 bunga sebenarnya daripada SMK Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. Ya, betul. Okey, cikgu. Hari ini Ifan dah cakap tadi, kita nak tahu bagaimana sebenarnya biskut itu dicipta dan disiapkan, dibuat dan dimakan, cikgu. Ifan bila dengar tentang biskut ni, cikgu, Ifan terus laparlah, cikgu. Jadi, sebagai mukadimahnya, apa yang kita akan sentuh hari ini sebenarnya? Okey, jadi biskut ni dia secara asasnya dia bukanlah satu makanan yang berat. Okey, dan biasanya bila kita cerita tentang biskut, dia adalah satu hidangan yang maksudnya dia manis, rasanya manis. Okey. Tapi pernah tak Ifan tahu macam mana biskut tu disediakan? Apakah bahan yang ada dekat dalam tu? Tahu? Kurang pasti, cikgu. Sebab Ifan ni suka makan je, cikgu. Nak buat ni tak pandai lah. Nak buat tak pandai. Tak pandai. Okey. Jadi disebabkan Ifan cuma suka makan, pandai makan, tak pandai buat, kita tengok di sini. Silakan, cikgu. Baik. Okey, anak-anak harapkan anak-anak semua dah bersedialah, termasuk jugalah yang bersama kita di studio ni. Okey, Raihan, boleh? Okey, baik. Jadi hari ini untuk subjek catering dan penyajian, untuk kali ini bersama dengan saya, Cikgu Ainur Farisha binti Muhammad Shah daripada SMK Perempuan Air Panas Setapak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan tengok kepada modul 4. Dalam modul 4 ini adalah berkenaan dengan hidangan asas. Okey, dalam hidangan asas yang pertama kita ada minuman. Kerana Ifan dia punya tajuk ni agak besar. Okey, dia ada banyak subtajuk dia. Yang pertama kita ada minuman, yang kedua kita ada bijirin dan hasil bijirin, yang ketiga kita ada kuih tempatan, yang keempat kita ada pastry, yang kelima kita ada roti, kemudian kita ada biskut, dan juga kita ada kek dan hiasan, dan akhir sekali kita ada snack. Jadi daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kita akan tengok kepada biskut. Okey. Jadi kita tengok apa itu hidangan biskut. Definisi biskut. Okey, jadi tadi Ifan kata Ifan tahu makan saja. Tahu makan, cikgu. Tapi tak tahu macam mana ia dibuat. Betul. Apa semua kan. Okey, jadi biskut ini dibuat menggunakan bahan seperti tepung, lemak dan gula. Okey, bahan perisa dan cecair pula digunakan untuk menghasilkan dough yang lembut. Jadi sebab itu kadang-kadang anak-anak kalau kita tengok biskut ini ada yang keras, ada yang lembut, ada yang dalam bahasa Inggeris dipanggil chewy. Okey. Baik, kalau kita tengok pada poin nombor 2 tu, bahan perisa dan cecair. Baik, kita minta seoranglah kawan kita di sini kan.
apa contoh cecair yang digunakan dalam biskut? Okey, siapa nak tolong? Siapa Silakan. nak tolong? Boleh angkat tangan. Ainul dah senyum Ainul. dah. Silakan Ainul. Tersenyum dia. Telur. Ya, okey, bagus Ainul. Terima kasih. Baik, telur adalah merupakan satu contoh cecair dalam pembuatan biskut. Baik, bahan-bahan lain seperti kekacang dan bijirin dicampurkan untuk menghasilkan biskut pelbagai rasa dan rupa. Okey, jadi tak adalah biskut tu dia hanya rasa coklat sahaja. Betul. Jadi Satu rupa je kan, dia ada pelbagai sebenarnya. Ya, jadi tak adalah kalau kata kita letak coklat chip tu kita nampak coklat je atas tu. Jadi kita boleh letakkan kekacang lain, bijirin lain. Okey, apa contoh bijirin yang boleh kita letak dalam biskut? Lekaman. Kena panggil. Silakan. Ingat lagi tak apa contoh bijirin? Apa contoh bijirin yang boleh diletakkan pada biskut? Bijirin. Bijirin apa? Bijirin sesama. Tersenyum dia. Okey, silakan Likamon. Ya, you makan dengan yang selalu kamu makan dengan susu tu. Dalam kelas hari tu warna kuning. Dalam kelas keemasan. hari tu. Apa nama dia? Cornflakes. Cornflakes. Okey, Syekh ni Kamen. Dia satu-satunya murid saya yang berbangsa Cina dalam kelas. Dalam kelas Syekh tu. Jadi saya sukalah kacau dia dalam perkataan-perkataan yang macam tu. Okey, jadi inilah definisi biskutnya Ifan. Okey, maksudnya biskut ni adalah gabungan bahan iaitu seperti tepung, lemak dan juga gula cikgu. Sebab tu juga cakap tadi, biskut ni merupakan satu manisan. Ya, sekarang ni Ifan baru sebut 3. Sebenarnya bahan asas dia ada lagi 3. Ada lagi 3 cikgu. Jadi boleh kita bergerak? Silakan. Baik. Okey, jadi sekarang ni kita tengok dekat sini, kita ada 6 bahan asasnya dan kita akan juga tengok fungsi bahan-bahan asas tersebut dalam pembuatan biskut. Baik, yang pertama tadi Abang Ifan kita dah sebut tepung gandum. Okey, tepung. Baik, tepung gandum dia adalah bahan paling penting dalam membuat biskut. Tak ada tepung, tak adalah. Okey. Kemudian adunan dough biskut dihasil tak perlu kembang atau naik. Okey, kemudian fungsinya adalah untuk struktur, bagi kekuatan pada produk yang untuk dibakar tu. Kalau tak ada tepung, dia akan jadi air, cair. Okey, kemudian kita ada lemak terdiri dari margarin, mentega dan lemak sayuran. Okey, margarin ni biasanya daripada kelapa sawit, mentega biasanya daripada susu. Lemak sayuran ni contohnya adalah shortening. Okey, dia untuk melembutkan produk. Bila kita letak kat situ, jadi biskut kita pun akan lembutlah. Okey, memberi kelembapan dan keenakan, meningkatkan masa penyimpanan dan menghasilkan rasa. Baik, kemudian kita ada gula. Gula yang biasa digunakan dalam pembuatan biskut adalah gula caster. Okey, kerana dia memberikan struktur yang lebih halus dan dia lebih mudah larut apabila kita adun dia. Okey, untuk menghasilkan rasa manis dan perasa, menghasilkan tekstur yang lembut dan halus, menghasilkan warna perang. Jadi kalau kita pakai gula perang, dia akan warna perang lah. Warna perang. Baik. Kemudian kita ada telur. Ni tadi Ainul dah tolong sebutkan untuk kita. Okey, salah satu bahan asas yang penting, memberi struktur pada produk bakar. Telur kuning berfungsi melembutkan adunan. Okey, dan juga sebahagian besar telur adalah air sebanyak 73% dan dikira sebagai daripada cecair dalam formula. Okey, kemudian kita ada esen vanila. Okey, esen vanila ni dia adalah campuran ekstrak vanila dan perasa tiruan vanila atau perasa vanila yang dihasilkan secara sintetik, secara pembuatan. Okey, jadi dia bukanlah asli. Okey, fungsinya adalah untuk memberi rasa dan bau kepada biskut. Tu yang bila kita bakar tu biskut, bau wangi cikgu bau kan? wangi, aroma dia naik cikgu. Ya, betul. Jadi kemudian yang keenam kita ada bahan-bahan tambahan. Contohnya seperti kekacang. Okey, contoh kekacang yang kita boleh gunakan adalah badam, hazel, walnut, pecan, brazil, kacang tanah, gajus, pistachio, pine dan macadamia. Okey, dan kita juga boleh letakkan buah-buahan kering dalam biskut tu sebagai bahan tambahan. Contohnya kismis, okey, kita ada sultana, cherry, prune, kurma dan kulit limau. Okey, fungsinya adalah untuk memberi tambahan ataupun rasa tambahan, menyedapkan rasa dan menambahkan nutrien. Baik. Ifan tahu tak apa contoh biskut yang menggunakan buah-buahan kering? Contoh buah-buahan kering cikgu. Biskut yang menggunakan buah-buahan kering. Ya. Alamak,
Boleh tak siapa-siapa yang dekat talian tu tolong bagi Fan sekarang ni? Kalau biskut menggunakan buah-buahan kering, contohnya apa? Biskut yang menggunakan bahan-bahan kering. Cuba tolong bagi Fan. Habis Fan tahu makan je. Nama pun tak tahu. Contoh yang ada pada nota yang cikgu bagi ni. Kismis, sultana, cherry, prune, kurma. Cuba teka. Siapa nak tolong cikgu? Tolong bagi Fan kat sini juga. Tolong Abang Ifan awak. Kamu ni boleh? Biskut yang kita dah buat. Biskut yang kita dah buat menggunakan buah-buahan kering. Cik Rehan boleh ke? Itu senyum pula dia. Raihan nampaknya begitu sulit mencari jawapan. Okey cikgu, macam mana cikgu? Jawapannya apa cikgu? Ifan ingat lupa lah cikgu. Okey, contohnya macam kita ada biskut kelapa. Biskut kelapa? Yang kita letakkan cherry dekat atas tu warna merah. Oh, yang bulat. Ya. Okey, itu cherry itu merupakan buah-buahan kering yang cikgu cakapkan tadi. Ya. Baik, selesai sudah misteri kita tentang biskut itu tadi. Jadi kita nak berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot Sukses SPM 2022 tentang catering dan penyajian di mana kita sedang belajar tentang kaedah pembuatan biskut. Jadi Cikgu Ainul, untuk segmen kali ini apa pula diskusi kita sebenarnya? Okey. Kali ini diskusi kita pula adalah berkenaan dengan kaedah membuat biskut. Baik, mari kita. Okey, mari kita. Baik, kaedah membuat biskut secara umumnya kita ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah gaul dan ramas. Jadi bila kita kata gaul dan ramas, maksudnya menggunakan apa Vinodini? Cuba jawab. Kaedah gaul dan ramas kita guna apa? Tak dengar suara Vinodini. Mic dekat sikit. Tepung, lemak dan gula. Itu bahannya. Sekarang ni kaedah ni, cara ni. Kaedah gaul dan ramas. Kita gunakan apa? Guna tangan. Guna tangan. Terima kasih Vinodini. Okey, jadi kita guna tangan. Kita gaul dan kita ramas bahan adunan itu. Okey, jadi biskut yang dibuat dengan kaedah gaul ramas gunakan bahan seperti tepung, lemak dan gula yang digaul ramas hingga menjadi tekstur yang berupa serbuk roti. Serbuk roti. Ya, dia gaul ramas menggunakan hujung jari. Itu teknik dia Ifan. Kalau diguna satu jari itu nanti tak jadilah serbuk roti. Oh, jadi dia kena hujung-hujung je? Ya, dia kena hujung-hujung. Dia macam tu. Gunakan 2 tangan. Okey, satu soalan cikgu. Ya. Selalunya untuk kita gaul dan ramas ni, berapa masa yang dia ambil? Berapa masa yang diambil untuk menjadi serbuk roti tu? Dia tidak ada masa yang tertentu. Maksudnya kita tak cakaplah kena gaul 10 minit, 15 minit. Asalkan adunan tadi tu dah menjadi serbuk roti, tekstur serbuk roti. Okey. Okey. Baik, bahan perisa dan cecair pula digunakan untuk menghasilkan dough yang lembut. Okey, jadi lepas dia dah jadi serbuk roti tu, untuk kita lembutkan dia, masukkan pula bahan cecair dan kita gaul jadikan dia dough. Baik. Yang kedua kaedahnya adalah kaedah putar. Okey, biskut kaedah putar disediakan dengan cara memutar lemak dan gula dalam tempoh yang singkat. Maksudnya jangan putar lamalah. Baik. Jadi bila kita putar, bila kita gunakan perkataan putar, kita menggunakan apa? Siapa nak bantu cikgu? Siapa nak tolong cikgu? Nak putar guna apa? Cik Rehan gitu? Sila. Pengadun. Ya, kita gunakan pengadun. Okey, cecair yang digunakan akan dimasukkan sekaligus. Maksudnya kita masukkan bersama cecair bersama dengan lemak dan gula tadi. Okey, dan juga tepung semasa proses penyediaan. Cikgu, satu soalan. Ya. Cikgu cakap tadi kaedah putar ni hanya dilakukan dalam tempoh masa yang singkat. Kalau kita buat terlalu lama apa akan jadi cikgu? Kalau terlalu lama dia tak ada implikasi pun sebenarnya. Okay. Sebab cerita dia ialah kita memang nak dia kembang dan nilah. Maksudnya gula tu dan juga lemak tu dia betul-betul sebati dan gula tu hancur. Sebati sekata. Ya, kan? sebati dan sekata. Nah, itu cerita dia. Baik. Okey, kita akan beralih kepada kaedah yang ketiga iaitu kaedah enjut. Dia menggunakan whisk. Okey. Now, biskut kaedah enjut disediakan dengan cara memukul telur dan gula sehingga kembang.
Kemudian tepung dan bahan-bahan lain dikaut balik secara perlahan ke dalam adunan telur. Jadi bila kaut balik ni kita menggunakan spatula lah biasanya. Spatula. Ya, kita tak menggunakan tangan. Alright. Baik. Jadi anak-anak kita ke belakang sikit. Ada berapa kaedah membuat biskut sebenarnya? Carmen, berapa kaedah membuat biskut? Apa cikgu apa? Apa cikgu apa ada tanya. Apa soalan cikgu? Okey, cikgu tadi tanya, ada berapa kaedah pembuatan biskut sebenarnya? Berapa Carmen, kaedah cikgu cakap membuat tadi. biskut. Ada berapa? Ada berapa kaedah? 3. Cuba terangkan satu-satu. Maksudnya bagi tahu, nyatakan. 3 tu apa? Satu tu apa? Satu. Gaul dan ramas. Okey. 2. Kaedah putar dengan kaedah enjut. Kaedah enjut kita guna apa? Kaedah enjut. Guna apa kaedah enjut? Tangan. Hey, macam mana nak enjut dengan tangan? Oh, guna itu pengadum, Mak. Itu macam yang kedua punya je. Guna apa? Whisk. Whisk. Okey. Terkejut cikgu tadi. Ya, terkejut cikgu. Nasib baik jauh. Okey, share Carmen. Okey cikgu. Okay. Betul maksudnya ada 3 kaedah sebenarnya. Yeah. Yang pertama gaul dan ramas, yang kedua kita guna putar, yang ketiga enjut ataupun whisk. Dah separuh dah tu pengetahuan Irfan tentang biskut. Ada separuh lagi cikgu. Ada separuh lagi. Mari kita. Okey. Baik. Jadi kita berbicara tentang kaedah, sekarang ni kita bercakap tentang cara membentuk biskut. Cara membentuk biskut ni lebih kepada teknik lah untuk membentuk biskut tersebut. Baik. Yang pertama, dalam cara membentuk biskut kita pun ada 6 sebenarnya. Yang pertama kita ada molded. Macam mana sebut? Molded. Okay? Molded. Kadang-kadang dia bila dia tulis dalam kertas soalan, jawapan dia selalu dia salah eja. Itulah dia. Okey, yang pertama adalah molded. Dough dimasukkan ke dalam acuan untuk dibentuk dengan tangan untuk menghasilkan biskut itulah. Okey, masukkan dalam acuan dan dibentuk dengan tangan. Kemudian kita ada rolled, dough dicanai dan diterap dengan menggunakan penerap biskut untuk menghasilkan jenis biskut dengan kaedah roll. Biasanya kita akan torak dough tu sehingga dia lepeh mengikut ketebalan yang kita nak. Kemudian kita akan gunakan penerap biskut. Itu yang ada bentuk bulan sabit, kadang-kadang dia ada bentuk star, bintang kan. Okey. Kemudian yang ketiga kita ada bar. Dough yang dibuat dalam bentuk kepingan panjang sebelum dimasukkan ke dalam dulang pembakar. Biasanya kita akan tekan dia lah dalam bentuk panjang tu. Kemudian kita susun dalam dulang pembakar dan kita bakar. Kemudian kita ada drop. Dihasilkan dengan membentuk menggunakan sudu dan hujung jari. Jadi kita ambil dough yang dah diadun tu. Kita bentukkan dengan sudu. Kemudian kita gunakan jarilah untuk kemasan dia tu. Baik. Cara ini sesuai bagi biskut yang mengandungi bahan tambahan seperti kekacang, buah-buahan kering dan coklat. Sebab dia ada bahan dekat situ kan? Betul, cikgu. Baik. Kemudian kita ada pressed. Dough dimasukkan dalam beg icing dan pipekan dengan menggunakan pelbagai bentuk nozzle untuk menghasilkan pelbagai bentuk biskut. Okey, jadi nozzle ni dia yang kita letak di hujung itulah untuk mendapatkan bentuk dia tu. Tu yang ada macam bentuk bila kita pipe tu ada macam bentuk star ke kan, ada garis-garis macam tu. Baik, kemudian refrigerated, dough dibentuk dengan membalut dough dengan kertas minyak kemudian disimpan dalam peti sejuk. Dough dikeluarkan dan dipotong nipis sebelum dibakar. Kenapa dia diletakkan dalam peti sejuk, Irfan rasa? Sebab nak keraskan cikgu? Ya, untuk dia keras dan kemudian untuk kita dapatkan bentuk silinder tu. Sebab tu kita nak balut dengan kertas kan. Jadi kalau dia lembik tak cantiklah kalau kita potong. Betul, cikgu. Okey. Jadi boleh anak-anak? Boleh, Ainul boleh. Okey, Ainul ada berapa kaedah cara membentuk biskut ni Ainul? Ya, silakan. Sebab dia yang anggur. Kuis yang seterusnya. Berapa cara membentuk biskut tadi Ainul? 6. Ada 6. Okey. Bagi cikgu satu contoh biskut yang menggunakan cara cara apa ya? Okey, cara drop.
Chocolate chip. Biskut coklat chip. Okey. Alah cikgu, sebab kalau kita tengok cikgu, coklat chip ni dia bentuk dia tak serupa. Maksudnya sebab kita gunakan jari dan hujung sudu kan. Ya. So bentuk dia kadang-kadang ada yang besar sikit, ada yang kecil sikit. Ya, betul Itu kaedah Irfan. drop sebenarnya. Itulah kaedah drop. Okey, jadi dekat sini selepas penerangan yang saya beri ni, inilah ada contoh dia, kaedah biskut dan juga nama biskut tersebut. Contoh untuk kaedah Gouda Ramas, kita ada biskut ribbon, biskut shortbread dan juga biskut mazola. Mazola, ya. Biskut kacang kan? Betul. Kemudian kita ada kaedah tunggu raya. Kaedah putar, kita ada biskut cornflakes crunchies, biskut Swiss tart dan juga biskut bulan sabit. Untuk kaedah enjut, kita ada biskut lidah kucing dan juga meringue kisses. Sebutnya meringue ya, Carmen? Okey, Carmen? Begitulah dia. Meringue kisses, cikgu. Meringue kisses. Macam mana sebut? Meringue kisses. Yes, terbaiklah kamu. Okey, jadi secara asasnya nama-nama biskut yang kita beri ni Ifan, kebanyakannya ada dalam buku teks murid. Dan mereka perlu sediakan sebagai latihan pentaksiran bilik darjah mereka. Contohnya biskut ribbon, kemudian cornflake crunchies, tu yang dia tahu tu. Biskut coklat chip tadi itu kaedah membuat dia tu kaedah membentuk sama macam buat cornflake crunchies. Kaedah drop. Cara drop. Okey. Cuma kita tak buat lagi lah biskut lidah kucing dan meringue kisses tu. Baik, itu sebenarnya antara kaedah dan juga teknik untuk membentuk biskut, cikgu. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit tips bagaimana sebenarnya untuk kita fahami kaedah-kaedah ini dengan lebih baik. Adakah perlukan latihan di rumah? Dia kalau tak semua orang pandai buat biskut kan. Betul, cikgu. Secara jujurnya saya pun tak pandai sangat buat biskut sebelum ni. Jadi apa yang kita boleh buat adalah dengan selepas kita beri teori pada murid ni, mereka sebenarnya perlu lebih kepada banyak membaca. Dan sekarang ni melalui internet ataupun telefon pintar mereka boleh cari di laman-laman YouTube cara-cara dan kaedah membuat biskut tu. Jadi daripada situ dia boleh belajar sebenarnya. Betul, cikgu. Itu teknik yang baik sebenarnya, di mana bukan saja di bilik darjah tetapi di luar bilik darjah anda boleh layari internet untuk mendapatkan kaedah pembuatan biskut yang terbaik, cikgu. Ya, betul. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami untuk slot sukses SPM 2022 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot sukses SPM 2022 tentang catering dan penyajian bersama dengan Cikgu Ainur di sini, di mana untuk segmen kali ini kita akan membicarakan pula tentang soalan-soalan kertas 1, Cikgu. Ya. Untuk bahagian A. Ya. Untuk calon-calon SPM kita nanti. Baik, Cikgu. Kalau Cikgu dah bersedia, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Ifan. Baik, sekarang ni kita akan beralih pula. Tadi Cikgu dah bagi penerangan. Sekarang ni kita tengok pada contoh-contoh soalan yang mungkin boleh ditanya dalam kertas peperiksaan. Tak kisahlah kertas peperiksaan dalaman ataupun SPM. Baik, ini adalah soalan contoh untuk kertas. Kod kertas kita adalah 7202 palang 1. Okey, kerana apa dia palang 1? Kerana ini adalah kertas 1. Di mana palang 2-nya? Kertas 2. Kertas 2 dia adalah pentaksiran kerja khusus amali murid. Yang dia perlu siapkan ada beberapa modulnya lah. Baik, Cikgu. Baik. Kemudian kita tengok sini, yang pertama kita ada bahagian A. Bahagian A merangkumi 15 soalan yang membawa kepada 60 markah. Di mana markah minimumnya boleh jadi 1 markah dan markah maksimum dia boleh jadi 5 markah. Okey. Baik, kita tengok contoh soalan yang pertama. Okey, ini adalah contoh ataupun format soalan yang boleh ditanya dalam kertas peperiksaan murid-murid ya. Okey, kita tengok yang pertama. Berikut adalah langkah kerja bagi menghasilkan sejenis biskut kaedah putar yang tidak mengikut urutan. Diberi penyataan langkah kerja di situ A, B, C, D dan E. Okey, yang pertama ada penyataannya, masukkan tepung dan uli hingga doh rata, bulatkan doh sebesar biji guli dan salutkan doh dengan emping jagung. Masukkan kismis, kemudian uli rata, putar gula bersama mentega, kemudian masukkan telur, susun dalam dulang pembakar dan bakar pada suhu 150 darjah Celsius selama 15 minit hingga 20 minit. Maka, untuk soalan ini, apa yang murid perlu kuasai adalah mengingat langkah kerja membuat biskut yang telah disediakan semasa dalam kelas. Okey.
Baik, kalau tengok dekat sini, biskut kaedah putar. Okey, Ainul, biskut apa tu rasa-rasanya? Agak-agaknya lah. Apa Kaedah biskutnya putar tu? ni, apa biskut yang kita tengah cakapkan ni? Ya. Kita dah buat 2 biskut kaedah putar. 1 PBD, 1 amali. Ya. Apa biskut tu? Cornflake crunchies. Ya, terima kasih Ainul. Okey, ini adalah biskut cornflake crunchies. Jadi, maknanya murid kalau dia tak ingat apa yang dia buat dalam kelas tu, memang agak sukarlah untuk dia jawab. Dia tu yang dia mula main tembak-tembak je tu. Betul cikgu. Bila dia ingat, dia boleh nampak gambaran sebenarnya yang dia dah buat kat kelas sebelum ni. Sebab tu kita sebenarnya amali ni, dia sebenarnya adalah satu kelebihan untuk murid-murid ni. Sebab dia buat, maka dia boleh ingat. Betul cikgu. Kita andaikan macam itulah. Baik, jadi susun dan tuliskan langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Baik, Vinodini. Kita tengok langkah pertama, Vinodini. Mana yang pertamanya? Yang mana satu? Yang mana satu? D. D. Putar gula bersama mentega, kemudian masukkan telur. Okey, kita tengok. Betul. Okey, langkah 2. Masih lagi Vino. A. Langkah 2 adalah A. Baca pernyataan A tu, Vino. A tu apa? Masukkan tepung dan gula. Mana masukkan tepung dan gula? Masukkan tepung Dan Gula. Uli hingga doh uli. uli hingga doh rata. Okey. Baik, terima kasih Vino. Okey, terima kasih Vino. Baik, siapa nak sambung langkah 3? Raihan. Langkah ketiga, silakan. Langkah ketiga C. Okey. Masukkan kismis kemudian uli rata. Bagus. Langkah 4. Langkah 4 B. Bulatkan dough sebesar biji guli dan salut dough dengan empingan jagung. Okey, dan yang akhir sekali Raihan. E. Susun dalam dulang pembakar dan bakar pada suhu 150 darjah Celsius selama 15 minit hingga 20 minit. Baik, terima kasih Raihan. Baik, jadi kalau kita tengok dari sini Ifan, kita kalau kata murid ni dia tak ingatlah sekalipun, asalkan dia tahu apa yang dulu, apa yang kemudian pun dah cukup. Tak mungkinlah yang susun dalam dulang pembakar tu yang pertama kan. Betul, cikgu. Kita nak bakar apa kalau dia kosong. Okey? Baik. Cikgu, ada soalan dulu. Ya. Sekiranya kan, kadang-kadang murid ni lah, Ifan sendiri pun ada pernah lalui masalah ni di mana kadang-kadang terlupa nak baca soalan. Di mana Ifan tulis A, B, C dan E sahaja dekat ruangan jawapan tu cikgu. Kat situ ada masalah ke cikgu? Ada, kerana di CD dah dikatakan tuliskan langkah kerja. Ya, baca soalan betul-betul. Baca soalan betul-betul. Jadi kalau kata murid dia tulis A, B, C, D dan E saja. Hilang semua markah ke? Ya. 5 markah hilang walaupun betul. Ya, dia dianggap hai. ingkar arahan. Baik, cikgu, kita elakkan masalah tersebut. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Kita Takut beralih saya. Takut dah ya. Nasib baik dah habis lama dah. Baik, jadual menunjukkan bahan asas dalam penyediaan biskut. Okey, tadi kita dah tengok bahan asas ada berapa? Ifan pula kita tanya ni. Okey, bahan asas ada 6 cikgu. Ada 6, bagusnya. Baik, so kita ada tepung, lemak, esen vanila, telur dan gula. Baik, pilih dan tuliskan padanan fungsi bahan asas penyediaan pastry. Di sini ada sedikit kesalahan lah. Sebenarnya penyediaan biskut yang betul dengan pernyataan yang diberi pada ruang jawapan. Baik, memberi struktur dan kekuatan. Okey, seperti kita tahu tadi, dia adalah tepung gandum. Tak ada tepung, lembik. Betul. Okey. Memberi kelembapan dan menghaluskan tekstur itu adalah lemak. Okey, memberi warna kuning pada dough itu adalah fungsi telur. Bila ada warna kuning tu, memberi rasa manis, dah tentunya adalah gula. Okey. Baik, boleh saya beralih? Silakan cikgu. Okey. Kemudian tadi kita tengok dia kata susun langkah kerja dengan menulis ayat. Sekarang ini dia suruh susun pernyataan langkah kerja ni. Ini barulah boleh tulis dalam bentuk A, B, C, D dan
E. Sebab ditanyakan begitu kan cikgu? Ya, dah ditanyakan begitu dan sudah disuruh begitu. Disuruh begitu. Ikut arahan sahaja. Ya, diarahkan begitu. Ya. Baik, diberi penyataan langkah kerja A, B, C, D dan E. Kemudian susun semula langkah kerja A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Dah ada kan ruang jawapan dekat situ kotak. Langkah 1, langkah 2, 3, 4 dan 5. Murid hanya masukkan sahaja. Secara logiknya murid, kalau kita tengok dekat situ, kotak tu kecil. Tak muat pun untuk kita tulis penyataan langkah kerja panjang-panjang tu. Jadi jangan tulis. Okey. Baik. Jadi kita tengok dekat sini langkah pertamanya adalah C. Okey, gaul dan ramas mentega dengan tepung menjadi sebut roti. Ini adalah kaedah gaul ramas. Kemudian langkah 2 adalah D, uli hingga jadi doh dan canai setebal 3 mm. Kemudian langkah ketiga adalah E, terapkan doh menggunakan penerap biskut berbentuk bulat. Langkah 4 adalah A, susun dalam dolar pembakar. Kemudian langkah 5 adalah B, cucuk permukaan biskut dengan garpu. Okey. Baik, kita beralih kepada soalan seterusnya. Dia juga boleh jadi soalan berbentuk gambar. Dia beri gambar rajah. Murid kena tengok, okey, kena analisis dulu. Kemudian kita tengok pada soalannya. Diberikan 4 jenis biskut dekat situ. Kelaskan hidangan tersebut mengikut kategori yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Baik, tadi kita ada 3 kaedah membentuk biskut. Kaedah putar, gaul ramas dan juga kaedah enjut. Okey, jadi sekarang ni dia tanya 2 sahaja. Kaedah putar dan kaedah gaul ramas. Baik, jadi mana kaedah putarnya? Siapa nak jawab ni? Kamen boleh Kamen? Dia dah bersedia cikgu. Okey. Dia tak anggap-anggap. Okey, kaedah putar. Kaedah putar. Biskut yang mana satu, Kamen? Cornflakes dengan itu coklat chip. Okey, A dengan C. A dengan C. Kita tengok betul ke kaedah putar A dan C? Betul. Kamen, cikgu bangga hari ni. Okey. Kemudian kaedah gaul ramas. Vino. Vino pula. Vino lah. B dan D. Okey, B dan D. Sebab itu je jawapan yang tinggal kan. Okey, terima kasih Vino. Baik, kalau murid tengok dekat sini ya, kaedah putar A dan C, kemudian dia B dan D. Okey. Sebelum Irfan tanya, cikgu boleh ke kalau dia tulis C dulu, A kemudian? Okey. Boleh, tak ada masalah. Asalkan jawapannya dalam ruangan yang betul, kategori yang betul. Baik, sebab dia tak minta ikut rutan cikgu kan. Jadi kita letak je A atau C terbalik pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Baik, kita beralih pula kepada soalan seterusnya. Diberi lagi rajah. Saya tak boleh tengok gambar ni cikgu. Saya lapar terus. Itulah. Saya yang buat dalam kelas pun kadang-kadang menyanyi lagu raya. Oh ya. Sebab nak bagi ada mood tu cikgu kan. Mood belajar tu. Okey, rajah menunjukkan sebahagian langkah kerja membuat biskut cornflakes crunchies. Okey, diberi rajah, kemudian berdasarkan rajah susun langkah kerja membuat biskut dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Okey, tadi dia hanya bagi penyataan langkah kerja saja. Sekarang ni dia bagi rajah sekali, kemudian dia beri penyataan langkah kerja. Baik, kalau tengok dekat situ, tadi saya kata 5 markah betul. Tapi dekat sini ada 6 langkah. 6 langkah? Iyalah cikgu. Langkah 5, okey, 1 langkah di mana langkah 5 telah diberi. Okey, sebab tu ada 5 cikgu. Ya, 5 jadi masukkan 5 sahaja. Jadi murid jangan pandai-pandai pula nanti angkat tangan kan cakap dengan pengawal peperiksaan, cikgu kenapa ni dah ada jawapan? Dia kata salah pula. Salah pula. Itu orang dah bagi dah bonus tu sebenarnya. Bonus dah sebenarnya sebagai clue ataupun sebagai rangsangan untuk dia menjawab. Baik, langkah 1. Okey. Siapa nak jawab? Raihan, langkah 1. Sila Raihan. Langkah 1 B. Okey. Ayat bersama. 2. Langkah 2 A. Langkah 2 A. Putar gula bersama mentega kemudian masukkan telur. Langkah 3 E. Masukkan tepung dan uli hingga rata. Okey. Langkah 4 C. Masukkan kismis kemudian uli rata. Langkah ke-6 D. Salutkan dough dengan emping jagung. Baik, terima kasih Raihan. Markah penuh untuk Raihan hari ini. 5 markah. 5 markah. Baik. Irfan ada apa-apa nak tanya saya tak?
Dekat sini okey cikgu, saya dah faham. Faham. Maksudnya kita kena seteruskan ikut arahannya cikgu untuk soalan ni. Ya. Kalau soalan minta yang itu, jangan kita bagi yang lain. Kita ikut sahaja. Jangan ingkar arahan cikgu cakap tadi. Betul, jangan ingkar arahan adalah satu perkara. Dan satu perkara lagi adalah cuba untuk ingat segala latihan dan juga kerja khusus amali yang telah dibuat dalam kelas. Ya. Sebab kalau kita boleh ingat ataupun kita imbas dalam fikiran kita cikgu, memudahkan kita untuk nampak gambaran itu. Okey, langkah satu, ingat boleh kita buat apa dengan cikgu sebelum ni. Kita dah dapat bahan rancangan di situ. Betul. Pandai Abang Irfan kita. Okey cikgu, soalan yang seterusnya. Okey. Jadi tadi kita dah tengok penyertaan langkah kerja, susun, tulis, okey. Kemudian diberi raja. Dia juga boleh berbentuk soalan yang begini. Tak ada raja, tak ada rangsangan. Dibagi sahaja soalan, murid perlu fikir dan tulis terus jawab. Okey. Biskut boleh diklasifikasikan mengikut cara penyediaan dan pembuatan. Nyatakan 5 kaedah membentuk biskut. Macam tadi, kita tahu ada 6. Okey, jadi sekarang ni 5 itu apa? Siapa nak tolong cikgu? Siapa nak tolong? 5 kaedah membentuk biskut. Okey, lambatlah. Cikgu dah pilih jawab. Okey, cikgu jawab. Pertama Cikgu jawab. drop. Cikgu berajuk. Yang kedua molded. Ya. 3 pressed, 4 kita ada refrigerated dan 5 kita ada press lagi. Sepatutnya dia ada apa tu? Bar. Okey, dia ada bar dekat situ. Okey, lambat. Tak nak kawan ada orang hari ni. Ayo. Lepas ni kena jawab soalan cikgu. Okey. Yang kedua, dia tanya tentang kekacang pula. Kekacang merupakan salah satu bahan dan bahan tambahan dalam pembuatan biskut. 3 contoh kekacang yang biasa digunakan dalam membuat biskut. Tadi kita dah sebut kan, kita ada walnut, kita ada pekan, kita ada pistachio, kita ada badam, kita ada kacang tanah, kita ada gajus dan sebagainya. Kan banyak tu. Banyak. Jadi dia minta 3 sahaja. Jadi yang pertama cikgu dah letak dah dekat situ walnut. Yang kedua kita ada badam. Yang ketiga kita ada pistachio. Mana-mana dalam jawapan yang banyak tu murid nak letak mana-mana pun tak kisah. Okey, asalkan dia masih lagi kategori kekacang, bukan bahan-bahan kering. Kalau tak dia akan jadi salah lah. Okey. Kemudian ini juga diberi pernyataan, okey, berkaitan cara bentuk biskut. Biskut dihasilkan dengan membentuk menggunakan sudu dan hujung jari. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan cara membentuk biskut tersebut. Guna sudu, guna hujung jari. Siapa nak jawab? Cepat. Drop. Okey, terima kasih. Siapa tu? I know. Tiba-tiba abang dengan drop. Tiba-tiba drop. Dia tak ada saya dah. Drop terus. Baik, cikgu. Jadi itulah dia sebenarnya contoh-contoh soalan kertas 1 bahagian A, cikgu. Yang berangkumi 60 markah keseluruhannya. Betul. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami untuk slot sukses SPM 2022. Selepas ini jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 untuk catering dan penyajian, di mana kita sedang membicarakan tentang biskut, cikgu. Biskut itu, biskut ini, kaedahnya dan sebagainya. Jadi, untuk segmen kali ini, kita akan lihat pula kepada soalan kertas 1 juga, tapi bahagian B. Ya. Berapa markah tu, cikgu? Okey, untuk bahagian B ini pula, kita ada 4 soalan yang mana ia membawa kepada 40 markah. Secara asasnya, satu soalan 10 markah. Banyak tu murid. Okey, macam tadi untuk bahagian A, satu soalan mungkin 3, satu soalan mungkin 5, 4, 2, 1. Tapi ini satu soalan 10 markah. Bila satu soalan 10 markah, Ifan, maksudnya soalannya panjang dan dia mungkin boleh jadi 3 atau 4 soalan. Dia akan pecahkan, cikgu. Dia akan pecahkan. Ni lagi sakitlah untuk murid sebenarnya. Tapi sebenarnya tak juga sakit. Tak juga sakit. Kerana murid, soalan dia akan berkaitan. Kalau kata dia ada soalan nombor 1 dia ada A, B, C, D. Soalan A, B akan berkaitan dengan A. C akan berkaitan dengan B dan A. D akan berkaitan dengan 3-3. Dia 4 beradiklah cerita dia. Jadi senanglah, cikgu, kalau kita dapat fahami dan kita faham konteks untuk soalan tu, jawab semua soalan, tak ada masalah. Betul. Okey. Alangkah indahnya jika cikgu ada murid seperti Abang Irfan. Semua 4-4 ni sama, cikgu. Hebat-hebat belaka ni. Okey. Jom kita tengok soalan yang pertama. Baik, soalan yang pertama, jadual menunjukkan bahan yang digunakan dalam membuat biskut.
Okey, kita ada tepung gandum, margarin, coklat chip dan badan cincang. Secara asasnya murid sepatutnya dia dah tahu dah ni biskut apa, macam mana nak buat dia. Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual, namakan biskut yang dihasilkan menggunakan bahan itu. Siapa nak jawab? Biskut apa tu? Dah bagi dah dekat atas, so ada rangsangan dah. Ada 4 bahan dekat atas tu. Okay, siapa nak cuba? Biskut coklat chip. Semua jawab. Bagus. Okey, tahniah. So biskut coklat chip. Sebab apa? Dah ada coklat chip atas tu. Dan juga ada bahan tambahan dekat situ, badam cincang. Berdasarkan jawapan anda di A, namakan kaedah membuat biskut itu dan senaraikan langkah kerja menghasilkan biskut itu. Dia ada 2 soalan dekat situ. Yang pertama, nyatakan kaedahnya. Apa kaedah membentuk biskut tu? Membuat biskut tu? Okey, sila. Kaedah putar. Kaedah putar. Okey, kaedah putar. Baik, di sini langkah kerja. Murid kena tengok, markahnya adalah 5. Maka langkah kerja yang perlu ditulis juga perlu 5, bukan 6. 5, cikgu. 5 sahaja. Okey. Jadi, langkah kerja yang pertama. Siapa pula nak kongsikan? Kena panggil dah. Silakan Cik Raihan. Langkah kerja pertama, ayak tepung bersama. Kedua, putar gula bersama mentega dan masukkan telur. Okey. Ketiga, masukkan tepung dan uli doh hingga rata. Masukkan coklat chip dan badam cincang. Kali bulatkan doh menggunakan sudu. Baik, terima kasih Raihan. Okey, jadi secara asasnya bila kita tengok pada markah tu, kalau markah tu 5, maksudnya langkah kerja yang perlu diberi juga adalah 5. Jangan beri 6 walaupun kita tahu langkah kerja tu ada 7. Okey murid. Baik. Kemudian kita tengok pada C pula. Nyatakan cara membentuk biskut itu. Vino, cara bentuk biskut coklat chip. Drop. Okey, adalah kaedah cara drop. 2 bahan lain yang boleh menggantikan badam cincang, Ainul. Ya, kekacang-kekacang lain. Silakan. Pecan walnut. Okey, boleh juga kita letakkan pecan, boleh juga kita letakkan walnut. Okey, kenapa kita pilih pecan dan walnut ni untuk menggantikan badam cincang? Kenapa kita tak letak cherry? Kenapa kita tak letak kismis? Ya. Siapa ada boleh jawapan jawab? tu? Dia tersenyum-senyum sipu, maksudnya dia tak ada jawapan lah tu. Boleh Abang cuba, cikgu? Okey. Okey, Abang tolonglah sebab pecan dengan walnut ni masih dalam kategori yang sama, itu kekacang, cikgu. Iya, betul. Bangganya cikgu mengajar hari ni. Okey, kerana dia masih lagi dalam kategori yang sama, kekacang. Jadi kalau kita letakkan benda lain, katalah contoh kita letak kismis. Kismis adalah buah-buahan kering. Ya, buah-buahan kering. Okey, jadi dia tidak memberikan rasa yang sama. Tahniah Hifai. Terima kasih cikgu. Soalan seterusnya. Baik, soalan seterusnya. Jadi kita tengok sebelum tu kita tengok ya. Okey. Jadi dekat sini D itu 2 markah. Okey, kerana dia minta 2 sahaja. Murid jangan bagi 3. Kalau murid tahu 10 sekalipun. Bagi je 2. Bagi 2 Jimat sahaja. masa. Jimat masa. Ya, tak payah pening-pening. Kemudian C 1 markah. Jadi dah ada 3 dekat situ. Baik, kita ke belakang semula. Okey. Untuk langkah kerja 5. Dah 8. Kemudian ada 1 tadi kaedah 9. Namakan biskut yang dihasilkan 1 markah 10. 10 markah untuk soalan yang Senang pertama. je sebenarnya untuk dapat 10 markah. Semuanya berkaitan sebenarnya. Ya, semua berkaitan. Dia tak ada pun tanya tiba-tiba dia pergi tanya roti ke. Tak ada. Semua sama murid. tentang biskut juga. Okey, Vinu. Vinu boleh? Okey, semua boleh cikgu. Tersenyum. Dia Alhamdulillah. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang berikutnya cikgu. Okey, soalan yang berikutnya. Yang kedua, diberi rajah. Okey, diberi rajah biskut cornflakes crunchies. Dia dah bagi tahu dah dekat situ, cornflakes crunchies. Kalau dia tengok rajah tu dia nampak benda lain, tak tahulah cakap apa. Okey. Dia bagi nama dah. Bagi nama dah. Baik, berdasarkan rajah di atas, nyatakan kaedah membuat biskut tersebut. Soalan tentang biskut ni dia pusing-pusing kat situ je. Tinggal lagi kaedah yang lain, biskut yang lain. Okey. Baik. Ini biskut apa ni? Kaedah apa ni buat biskut cornflakes crunchies? Laju-laju angkat tangan dan terus jawab. 3, 2, 1. Siapa? Okey, Ainul. Kaedah apa ni? Gaul dan ramas. Okey, dia adalah kaedah gaul, ramas. Baik, 5 bahan asas dalam membuat biskut tersebut. Nak panggil common lah.
Dia bila panjang ni kita panggil common sikit. Common, sila common. 5 bahan asas common dalam buat biskut. Mesti boleh Tepung punya. gandum, Tepung gandum, Okey. Lagi? telur, mentega, mentega, esen vanila, esen vanila. Lagi satu? gula kastor, Oh, gula Wah, terbaiklah gula common. caster. Okey, terbaik common, bagus. Okey. Ada perubahan common di situ. Baik, 5 bahan asas dalam membuat biskut tersebut. Maksudnya biskut cornflake crunchies ni bukannya biskut lain. Kalau cornflake crunchies kita gunakan gula caster. Mungkin ada biskut yang gunakan gula perang. Tapi gula perang tidak digunakan dalam membuat cornflake crunchies. Baik, jadi tadi dia nak 5 bahan asas, berikan 5 sahaja kerana markahnya adalah 5 murid. Kemudian tadi yang atas tu tak apalah, dia kata kaedah. So 1 markah, 1 saja jawapan dia. Baik, kita tengok pada soalan C pula. Nyatakan cara membentuk biskut itu. Cara membentuk biskut cornflake crunchies. Dah sama dah dengan kawan dia sebelum tu. Ya, cara bentuk. Cara bentuk. Okey. Siapa nak jawab? Raihan sedang berlumba dengan Aina. Okey. Dia angkat tangan. Okey Raihan, cara bentuk biskut itu? Molded. Molded. Ya. Okey, kemudian nyatakan 3 bahan lain yang boleh digunakan sebagai bahan tambahan. Okey, pengakhiran ni siapa nak jawab? 3 bahan lain yang boleh digunakan sebagai bahan tambahan. Tadi Abang Irfan tadi dia jawab kan, kenapa kita pilih pecan dan walnut untuk gantikan badan cincang? Kerana Abang Irfan kata dia masih lagi dalam kategori yang sama, iaitu kekacang. Baik, dalam cornflake crunchies, kita ada apa bahan tambahan dalam tu? Selain disalut dengan emping jagung, dalam tu ada apa juga? Siapa boleh tolong? Dia sebab benda ni buat tingkatan 4, sekali tingkatan 5, dia boleh lupa. Dia lupa. Kena marah. Cikgu picit esok. Okey. Apa ada dalam tu? Bahan lain, bahan tambahan lain yang ada dalam cornflake crunchies ni. Sultana. Okey, kita boleh gantikan dengan sultana lagi. Prune Dengan cherry. dengan cherry. Oh lah, tiba-tiba dah pergi pula. Okey, cherry. Okey, kerana 3 bahan tambahan ini, dia masih lagi dalam kategori yang sama, iaitu buah-buahan kering. Kerana dalam cornflake crunchies, kita ada kismis. Betul, cikgu. Okey. Jadi kalau kita lihat soalan yang kedua ni, cikgu, totalnya, keseluruhannya berapa markah juga? 10 Okey, kan? masih lagi 10. Okey, kerana dekat sini saya terlupa pula. Cikgu lupa untuk letak markah ya. Okey, dekat sini 3 bahan lain. Okey, jadi maksudnya 3 markah. Kemudian yang C tu cara bentuk biskut tu 1 je lah. Kita ke belakang semula ya. Boleh, cikgu. Okey, 1 markah. Kemudian 5 bahan asas tadi, 5 markah. Kemudian kaedah membuat biskut tersebut 1 markah. So keseluruhannya adalah 10 markah. Okey, 40 markah dalam tangan. Kalau dapat jawab semua 4 soalan tadi, cikgu, tambah lagi dengan soalan bahagian A tadi, yang satu lagi tu, dapat 60 markah. Dah markah penuh lah, cikgu. Ya. Mudah-mudah je dapat markah penuh. Dapat. Okey, kali ini kita nak dapatkan sedikit rumusan tentang topik yang kita belajar hari ini, iaitu hidangan biskut. Silakan, cikgu. Okey, jadi secara keseluruhannya hari ini kita dah belajar tadi yang pertama tentang definisi biskut. Okey, kemudian kita dah belajar tentang 6 bahan asas. Okey, bahan asas yang ada dalam membuat biskut. Kemudian fungsi-fungsi bahan asas tersebut yang telah dinyatakan ditolong oleh kawan-kawan kita tadi. Okey, kemudian kita ada 6 kaedah ataupun teknik membentuk biskut pun ada 6 juga. Kemudian kita dah tengok pula bagaimana bentuk soalan yang berkemungkinan boleh ditanya dalam kertas soalan waktu SPM nanti. Kita ada kertas bahagian A, kita ada kertas bahagian B. Okey, bahagian A yang mana kita ada 15 soalan membawa kepada 60 markah. Kemudian kita ada bahagian B, dia ada 4 soalan tetapi setiap satu soalan itu 10 markah nilainya. Maka bahagian B adalah 40 markah, maka keseluruhan kertas itu
jumlahnya adalah 100 markah. Baik cikgu, kalau kita fokus dan ingat kembali, pasti A+ dalam tangan cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Terima kasih ucapkan kepada Cikgu Anna Farisha dari SMK Perempuan Air Panas Kuala Lumpur, dan kepada keempat-empat bunga kita ni, tahniah semua. Kita ada Kamal, kita ada Ainul, kita ada Vino dan juga kita ada Cik Raihan di sini. Dan terima kasih juga kepada jurubahasa syarat kita iaitu Cikgu Azliana Mashuri kerana turut serta berkongsi kepada kita tentang catering dan penyajian. InsyaAllah kita mendoakan kecemerlangan mereka semua. Kalau ada sedikit jumpa lagi dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.